PRU kali ini bakal menjadi medan perang undi orang muda kerana PRU pertama yang diadakan selepas belia 18 tahun ke atas didaftarkan secara automatik sebagai pengundi yang sah. Segmen orang muda terus mendapat perhatian kerana potensi dan fikiran mereka boleh menjadi penentu kemenangan parti. Tapi kita ingin memahami bagaimana agaknya manifesto parti boleh dijadikan rujukan untuk bantu mereka ini buat keputusan. Kita ingin bersama dengan Presiden Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia PKPIM, Ahmad Farhan Rosli untuk bercakap mengenai perkara ini. Ahmad Farhan, apa agaknya yang menjadi faktor, adakah memadai manifesto itu menjadi penentu ataupun panduan untuk mereka memilih pada 19 November ini nanti, Farhan? Terima kasih Sarawani dan juga Faris Studio. Yang pertama, ada 3 isu yang sebenarnya kita lihat akan menjadi keutamaan anak muda pada kali ini, bukan sahaja manifestonya. Ada satu kajian yang dikeluarkan oleh Institut Ehsan, sebuah badan pemikir di negeri Selangor, menyatakan 3 perkara yang akan dinilai pada RU kali ini adalah faktor calon, isu yang berlaku di sekitar anak muda dan juga parti itu sendiri. Jadi dan juga aspek parti ini saya lihat isu kepimpinan parti ataupun ketua parti akan juga diperhitungkan oleh anak muda pada kali ini. Justru saya tengok semua parti politik telah memasukkan tawaran-tawaran yang boleh dikatakan agak baik, terutama yang dikemukakan oleh 3 gabungan utama iaitu Pakatan Harapan, Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional. Tawaran-tawaran mereka kepada anak muda kali ini agak baik. Cuma ada setengah gabungan lebih fokus kepada tawaran bersifat one-off dan bersifat gula-gula politik seperti bantuan, pemberian wang tunai dan sebagainya. Tetapi ada juga parti-parti, boleh saya sebut secara khusus, Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional, mereka bukan sahaja menawarkan idea-idea pembaharuan, reformasi institusi dan sebagainya, di samping juga menyebut soal tawaran-tawaran yang bersifat material dan juga bersifat gula-gula politik kepada orang muda. Kita ingin bercakap tentang platform ataupun media sosial sendirilah. Kalau kita lihat siri kelas demokrasi yang dijalankan oleh aktivis Fahmi Reza, kita lihat dia sendiri memberi penerangan dan maklumat secara mudah agar orang muda ini mudah difahami mengenai sistem pilihan raya di Malaysia. Namun kalau kita lihat ada banyak agak kekangan di situ kerana ada juga IPT yang menghalang daripada aktivis ini melakukan kelas-kelas sedemikian. Tidakkah itu agak menyukarkan untuk anak muda memahami erti demokrasi itu sendiri, Farhan? Yang pertama, sebenarnya pendidikan demokrasi ini harus dibuat secara bipartisanship ataupun tidak ada kepentingan politik di balik pendidikan demokrasi yang ingin dijalankan. Dan kita mewakili mahasiswa merasa agak kecewa dan kesal dengan tindakan segelintir, boleh saya katakan sebahagian besar universiti yang menghalang saudara Fahmi Reza untuk melaksanakan tanggungjawab kenegaraan mendidik orang muda, terutama berkaitan dengan demokrasi dan juga pilihan raya. Yang kita kena fahami bahawa tanggungjawab melaksanakan pendidikan demokrasi ini adalah tanggungjawab semua pihak, lebih-lebih lagi mereka yang mempunyai inisiatif yang kena pada caranya, yang kena dengan selera anak muda dan yang paling penting bersifat bipartisanship. Saya juga ikuti beberapa siri penerangan ataupun jelajah saudara Fahmi Reza yang jelas pada saya tidak bersifat partisan, tidak mempromosi mana-mana parti, tetapi lebih memberi input atau nilai pendedahan kepada anak muda. Apa itu demokrasi? Apa yang dimaksudkan dengan demokrasi? Apa yang dimaksudkan dengan parti politik? Apa yang dimaksudkan dengan tanggungjawab mengundi itu sendiri? Justru saya rasa inisiatif-inisiatif sebegini harus terus dilaksanakan dan tidak harus dihalang. Bahkan tindakan menghalang saudara Fahmi Reza ataupun menghalang juga mahasiswa untuk mendapatkan pendedahan demokrasi secara adil adalah satu tindakan yang tidak profesional. Sebaliknya, ini adalah ruang yang harus diraikan. Berikan kebebasan kepada anak muda untuk membuat suatu penilaian yang lebih utuh terkait soal pendidikan demokrasi ini. Sekiranya pihak universiti ataupun pihak berautoriti menghalang, ia jelas menunjukkan ketakutan golongan
yang berautoriti ini kepada kuasa anak muda yang sebenarnya cukup besar dan cukup signifikan pada PRU kali ini. Dan kalau kita lihat lagi 2 hari lagi ataupun lusa kita nak keluar mengundi. Dan saya percaya masih ramai lagi anak muda yang tak tahu nak undi mana satu. Dan juga kalau kita lihat daripada tinjauan ataupun kajian daripada IDE, Institut Darul Ihsan, ada mengatakan bahawa lebih 18% anak muda akan buat keputusan untuk mengundi siapa tu pada hari mengundi itu sendiri. Pada pandangan Farhan. Ini penting sebenarnya sebab itu pada anak muda saya yakin anak muda Malaysia ini celik nilainya, celik hatinya, celik jiwanya, mereka sedang membuat pertimbangan yang sewajarnya, terutama bukan sahaja soal manifesto yang akan dikemukakan oleh parti-parti politik yang telah dikemukakan oleh parti-parti politik, tetapi juga bagaimana kaedah kempen yang digunakan oleh parti politik sepanjang tempoh pilihan raya kali ini. Saya percaya golongan muda seperti sebaya saya dan sebagainya, mereka ini tidak suka dengan parti-parti yang menggunakan fitnah, menggunakan propaganda, doktrin keagamaan yang melampau dalam usaha mereka memenangi hati anak muda. Sebaliknya, anak muda lebih cenderung untuk menilai berasaskan penilaian yang berasaskan neutral, berasaskan polisi, berasaskan apa yang gabungan parti politik itu ingin buat kepada negara ini. Justru kita sebenarnya tidak suka dimomokkan dengan pelbagai sentimen-sentimen sempit, bersifat perkauman, bersifat keagamaan. Justru saya kira dalam konteks yang kita ada 2-3 hari sebelum tarikh penamaan calon ini, saya seru kepada parti politik hentikan doktrin-doktrin ataupun propaganda yang bersifat melampau. Kerana ini sebenarnya menjauhkan anak muda daripada parti anda itu sendiri, dan juga yang lebih teruk adalah kita bimbang menjauhkan anak muda itu untuk tidak keluar mengundi sebab mereka melihat parti politik dan ahli-ahli politik ini berterusan menggunakan momokkan dan juga maki hamun sepanjang kempen. Yang paling penting adalah pastikan anak muda itu dapat keluar mengundi untuk memilih pemimpin yang wajar dalam memimpin negara dalam tempoh 5 tahun akan datang.